Bertemu kembali dalam Niagawani dan pada ketika ini kami akan fokuskan tentang isu gaji di Malaysia. Tapi ini antara data yang saya ingin kongsikan, laporan gaji minimum di seluruh dunia yang dikongsikan ataupun disediakan PIKO di Malaysia. Dan kalau anda dapat lihat di sini, ini adalah antara yang saya dapat tarik daripada seluruh 67 negara yang mereka telah kumpulkan. Tapi ini adalah antara dua sahaja sebab kami nak fokuskan kepada negara Malaysia untuk hari ini. Jadi yang pertama yang menunjukkan peningkatan kedudukan gaji minimum di seluruh dunia yang berada di tempat pertama ialah Argentina yang menunjukkan peratusan kenaikan gaji sebanyak 138.4% dan gaji bulanan minimum pada Januari 2024-nya ialah $297 Amerika. Ini adalah angka dalam dolar Amerika. Manakala Malaysia berada di kedudukan atau tempat 59 berbanding 67 negara lain, ini sangat membimbangkan sebenarnya, dan peningkatan berbanding tahun lalu Januari 2023 adalah sebanyak 0% dan jumlah gaji minimumnya ialah berada paras $282 Amerika. Dan ini perbezaannya sangat ketara, 138 dan juga 0%. Dan kalau boleh saya kongsikan secara terperinci lagi perbezaan dari segi kenaikan gaji minimum dari tahun 2019 sehingga ke tahun ini 2024. Kalau anda dapat lihat dari sini, saya boleh mulakan dari tahun 2019. Gaji minimum pada tahun 2019 ialah 972 dan kalau kita memasuki tahun 2020 kita dapat menyaksikan peningkatan dengan peratusan sebanyak 9.1% dan ini menjadikan gaji minimum untuk tahun 2020 ialah 1060 dan ini berkekalan selama 3 tahun maafkan saya 3 tahun dari 2020 sehinggalah 2022 tiada peningkatan. Namun memasuki tahun lepas 2023 kita dapat saksikan peningkatan itu banyak juga peratusannya iaitu 25.8% menjadikan gaji minimum pada tahun 2023 ialah 1,323 dan ini setakat Januari tahun ini 2024 gaji minimumnya kekal pada RM1,323. Namun persoalannya, adakah gaji minimum ini cukup untuk kita tampung kos sara hidup kita pada situasi ekonomi pada ketika ini? Jadi kita akan tunjukkan bagaimana ini adalah secara orang kata purata. Bagaimana bolehkah anda hidup dengan gaji minimum di Malaysia pada tahun 2024 dan inilah realitinya. Okey, antara dalam jangka angka 1,323 gaji bersih itu tadi, RM437.58 digunakan untuk membayar makanan-makanan ruji ataupun makanan-makanan basah yang kita belanjakan setiap hari. Antara makanan yang kita konsum setiap hari adalah seperti telur, beras, roti, susu, sayur dan sebagainya. Dan ini menunjukkan 33.1% daripada jumlah gaji bersih tadi iaitu 1,323. Jadi 33% ini saja kita sudah belanjakan untuk makanan yang saya tunjukkan di sini dan ini kos 437 ini menunjukkan peningkatan berbanding Januari 2023 tahun lalu. Peningkatan dari segi kos untuk kita belanjakan barang-barang harian peningkatan itu sebanyak 7.9% dan ini mencerminkan bagaimana peningkatan kos sara hidup itu dapat kita saksikan dari tahun ke tahun. Dan seterusnya kalau boleh kita bandingkan juga, kalau tadi nilai bakul untuk tahun ini untuk barang-barang harian tadi ialah 400 lebih dan kita boleh saksikan perbandingan itu dari tahun 2019. Kalau kita dapat Januari 2019, nilai bakul pada 2019 ialah 361 dan kita dapat saksikan sedikit penurunan pada tahun 2020 lebih kurang 340 lebih dan pada tahun 2021 naik sedikit 360 lebih dan pada Januari 2022 meningkat kepada 371, Januari tahun lalu 405 dan pada tahun ini jumlah kos sara hidup kita dapat peningkatan itu jumlah nilai bakul untuk barangan-barangan harian ialah 437. Dan bagaimana untuk kita lihat realiti gaji minima ini dengan kos sara hidup pada tahun ini dan perincian lanjut bersama tetamu kita selepas ini. Tekna X Berhad memperoleh 51% kepentingan dalam NetSec Sdn Bhd sebagai usaha merevolusikan lanskap keselamatan cyber di Malaysia.
Kerjasama strategik itu menyaksikan kedua-duanya menggabungkan kepakaran mereka dalam ekosistem digital dan storan tenaga dengan kepakaran NetSec dalam rumusan keselamatan cyber. China Hydropower Malaysia Company Limited, sebuah anak syarikat Power China dan Semarak Renewable Energy Sdn Bhd, memeterai perjanjian untuk melaksanakan sebuah projek bersepadu pengeluaran dan penyimpanan hidrogen hijau menggunakan ladang fotovoltaik terapung di Perak. Projek bernilai RM1.883 bilion ini melibatkan pengeluaran hidrogen hijau berskala besar yang pertama seumpamanya di Malaysia. Sarawak Consolidated Industries Berhad atau SCIB mengambil maklum perubahan di luar kebiasaan kepada saham syarikat itu, tetapi menekankan pergerakan tersebut adalah dipacu oleh pasaran yang berada di luar kawalan mereka. SCIB memberi jaminan kepada pemegang saham yang operasi syarikat berjalan seperti biasa dengan kekal fokus kepada objektif strategik dan pelan pertumbuhan syarikat. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagannews.com. Baik, untuk bantu kita fahami laporan yang saya bentangkan itu tadi, bersama saya dalam studio pada pagi ini ialah Datuk Muhammad Syafiee BP Mamal, Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia atau UNI MLC. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, terima kasih kerana bersama kami dalam studio. Baik, mungkin pertama sekali lah kita nak tahu bagaimana dasar gaji minimum ini yang perlu kita fahami dan bagaimana kita nak bandingkan dengan realiti kos sara hidup pada ketika ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah gaji ini telah dibincang saya rasa puluh-puluh tahun. Dan soal gaji ini masih belum gaji yang sepatutnya diterima oleh pekerja pun masih belum ada satu keputusan. Walaupun kita dah ada gaji minima iaitu RM1,500 seperti yang dinyatakan tadi. Tetapi antara gaji yang kita terima dengan sara hidup pada hari ini masih lagi tidak seimbang. Masih lagi tidak seimbang. Jadi kita kena fikir balik kenapa perkara ini boleh berlaku. Jadi kalau daripada pihak perspektif pekerja, kita berpendapat apa yang kita dapat pada hari ini atau gaji yang kita terima pada hari ini apabila ditolak seperti yang dinyatakan tadi, take home salary itu terlalu rendah. Jadi macam mana mereka boleh hidup dengan gaji yang ada pada hari ini. Dalam pada itu pula, bila macam seperti Kesatuan Sekerja, bila dia buat tuntutan untuk kenaikan gaji, cukup susah kita berhadapan dengan pihak majikan. Majikan akan bagi pelbagai alasan yang mereka rasa itu adalah alasan munasabah supaya gaji ini tidak dinaikkan. Jadi kita ada sedikit bercanggah pihak pekerja berpendapat pendapatan gaji yang ada pada hari ini kalau dibanding dengan kos sara hidup memang tak seimbang. Sedangkan majikan pula tidak bersedia untuk buka pintu untuk penaikan gaji pekerja ni. Dan saya kalau boleh nak memetik kata Menteri Ekonomi kita sebelum ini mengatakan pelaksanaan gaji minimum itu kekal wajib diselaraskan juga dengan pelaksanaan gaji progresif. Jadi dan pelaksanaan gaji progresif ni untuk kita perkasakan pekerja separuh mahir dan berkemahiran tinggi. Jadi bagaimana untuk kita mengimbangi pelaksanaan kedua-dua ini supaya kita nak memastikan bahawa kita tidak kehilangan pekerja ataupun akan memberi kesan yang negatif kepada terutama sektor PKS kita. Ya, saya tidak menolak cadangan yang dibuat oleh YB Menteri mengenai gaji progresif, tetapi pengisian itu masih belum jelas lagi. Pengisian dikatakan gaji progresif itu masih belum jelas lagi. Jadi yang perkara ini perlu kita huraikan. Kita mesti huraikan adakah gaji progresif yang dicadang ini berbeza dengan gaji yang lain. Kalau dia kata kalau Menteri kata gaji ini tidak beza seperti yang dulu, maknanya gaji minimum kekal sebagai RM1,500. Tapi kajian yang dibuat oleh pihak kesatuan kita berpendapat sama ada sektor mana sekalipun gaji yang kita terima pada hari ini sangat rendah dan ini tidak dapat menampungkan kos sara hidup seperti saya katakan tadi. Jadi di manakah peranan gaji progresif ini? Adakah gaji progresif ini ada satu kelainan yang dia boleh bagi kepada pekerja dan gaji ini boleh diangkat sebagai satu martabat dan gaji ini juga akan dianggap sebagai satu perhitungan kepada pekerja sebagai maruah pekerja dan kos sara hidup itu kita rasa tidak akan mengundang masalah. Soal gaji progresif ini
cuma slogan saja yang ada. Pada saya pada hari ini slogan saja. Banyak perkara yang perlu kita huraikan. Engagement itu sangat penting. Siapa-siapa yang mencadang gaji progresif itu di pengisian tu mesti ada. Dan bila pengisian ini dah ada, semua pihak mesti bersetuju. Semua pihak mesti memahami kandungan dalam gaji progresif tersebut. Kalau tidak tu dia hanya meninggalkan kepada jenama sajalah. Bukan kata kita boleh angkat. Pada saya bila disebut gaji progresif, sudah tentu kerajaan telah membuat satu kajian serambang across the board supaya gaji ini boleh dianggap sebagai kos gaji yang seimbang untuk sara hidup. Itu penting pada saya. Dan ini bermakna masih banyak lagi yang kita perlu perhatikan dalam pelaksanaan model gaji progresif ini, Datuk. Tapi kita nak ambil laporan tadi yang dikeluarkan PIKODI tentang nilai bakul barang untuk tahun ini, Januari 2024, menunjukkan peningkatan sebanyak 7.9% berbanding tahun lalu, Januari 2023. Dan bagaimana ini mencerminkan ataupun kita nak melihat kepada impak kenaikan bakul itu terutama kepada golongan rentan yang bergantung kepada gaji bersih untuk membeli barang-barangan ini. Adakah ini aspek yang paling kritikal kita boleh lihat dalam segi pengurusan kewangan dan juga perbelanjaan itu sendiri? Ini soalan bagus pada saya. Kita sebelum saya jawab soalan mengenai soalan tadi, kita nampak ataupun kita dapat berita sekarang ni seolah-olah krisis dalam rumah tangga tu dah meningkat. Krisis keluarga meningkat. Oleh kerana krisis itu berlaku bukan pasal hal-hal lain tetapi hal-hal seperti inilah. Jadi wang yang kita dapat tu, kalau dulu RM10 tu kita boleh beli beberapa jenama. Hari ini RM50 kita beli hanya 1-2 jenama saja kita boleh beli. Jadi kalau kita kira balik betul-betul apa yang kita dapat pada hari ini seperti dinyatakan tadi, kalau kita banding balik dengan apa yang ditawarkan di pasaran, saya rasa lebih jauh. Yang kita kata 7%, 8% itu indeks yang kita baca. Tetapi banyak lagi barang-barang yang ada dijual di pasaran yang tidak mempunyai tanda harga dan sebagainya. Dan kita lihat pada hari ini, maaf saya bercakap ini, harga barang tak seimbang. Boleh naik up and down, suka hati musim dia boleh naik, dia boleh turun. Kalau satu hari kerajaan tak dapat kawal harga barang, saya rasa kenaikan itu berjuta. Jadi yang suffer ni pekerja-pekerja yang suffer, khususnya yang berpendapatan rendah. Mereka dalam gaji kecil, pendapatan tu dalam kecil, nak beli barang yang berkualiti, yang mempunyai yang jenama sedikit pun susah kita dapat beli. Sebab ini berlaku sekarang ni, kalau kita kaji balik, banyak yang barang-barang yang dijual pada hari ini yang tidak ada kawalan. Yang tidak ada kawalan. Yang kita nampak tadi 7% tu betul lah. Ya. Tapi saya rasa secara tersiratnya, dia mesti sampai 15%. Antara 7 hingga 15% tu ada. Sebab itulah kita rasa pekerja-pekerja bawahan ini susah untuk membeli barang-barang yang berkualiti dan yang berfaedah. Dan mungkin kalau kita nak tengok dari segi majikan pula, adakah majikan ketika ini dilihat sedia untuk meningkatkan gaji pekerja, untuk melaksanakan gaji progresif juga, dan adakah tak cukup produktiviti tenaga buruh di Malaysia ni, Datuk? Kalau saya ambil, soalan tu bagus. Kalau saya ambil kira produktiviti, saya berpendapat investment yang syarikat buat itu mesti ada. Investment makna kata dia mesti bagi proper training, ya, bagi dia orang latihan yang betul, upskilling, reskilling dan sebagainya. Saya fikir pekerja rakyat Malaysia ini tidak akan menolak. Sebab itu juga menjadi untuk melonjakkan pendapatan seseorang itu. Jadi yang ini tidak ada masalah pada kita. Bila kita balik pada majikan ini, bila sebut saja pasal gaji, dia orang rasa macam satu penyakit. Khususnya selalu, bukan semua majikan, tetapi majoriti majikan lah. Bila dengar kesatuan datang saja, contoh nak bincang pasal kenaikan gaji, dia tak suka dengar. Perkataan gaji dia tak suka dengar. Dia suka dengar gaji untuk naik bayang untuk gaji dia sendiri dan juga orang-orang yang di atas. Tapi bukan yang ke bawah. Tetapi harapan pekerja-pekerja di bawah adalah tinggi. Memikirkan dia telah pun membuat kerja yang baik selama 1 tahun mungkin. Lepas tu dia juga berharapkan majikan akan buka pintu untuk membayar gaji yang setimbal. Tapi saya rasa kebanyakan syarikat di Malaysia ni, selagi kesatuan itu tidak tuntut, gaji tidak akan dinaikkan. Macam-macam alasan dia bagi. Ini majikan. Yang ini pun dalam gaji progresif ini kita kena membuat satu perhitungan ini. Kita kena dialog, kita kena cetuskan idea ni, kita kena pecahkan kebuntuan. Sebab apa?
Mereka mempunyai satu pendapat gaji pekerja yang khususnya yang bawah ni tak patut naik. Yang patut naik gaji dia. Dan juga gaji-gaji yang peringkat-peringkat atas. Ini orang yang bawah ni, dia ni tulang belakang. Dia tulang belakang syarikat. Dia yang penaikkan syarikat. Kalau untung syarikat, dia lah yang untungkan. Bukannya orang lain. Jadi bila kena imbuhan kita nak bayar, kenapa susah? Jadi saya berpendapat majikan juga hari ini kena be open lah. Kena open, negara maju pada hari ini dikatakan di bawah kerajaan Madani, misal kata mereka juga kena fikir pemikiran yang sama supaya in the end of the day both party happy. Ini sangat penting. Kalau seperti sekarang ni, contohnya kalau kita union tuntutlah, kesatuan tuntut untuk kenaikan gaji, mereka tak suka dengar. Kalau boleh hal-hal gaji, hal-hal allowance ni patut ditutup, cerita hal lain. Tetapi kita memerlukan sedikit kenaikan gaji untuk menyara hidup diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita. Itu boleh saya nampak. Dan itu kalau kita lihat dari segi aspek majikan ataupun sektor majikan lah. Ya. Ini kita nak lihat dari segi individu itu sendiri. Kita sebagai rakyat Malaysia. Adakah kami sebagai individu ini kurang dari segi literasi kewangan dan gagal cara menguruskan kewangan dengan sebagai contoh membeli kereta mewah dan membeli barangan makanan yang luar kemampuan. Apa pendapat Datuk? Itu tidak dapat saya nafikan. Memang adalah kadang-kadang emotional part tu mengatasi factual part, perkiraan tu tak betul kan. Itu lifestyle yang ada pada hari ini. Kadang-kadang golongan muda ni cepat sangat dia pergi kepada lifestyle tapi dia akan menanggung kesusahan tu kemudian. Ya, saya rasa ini juga satu pendekatan perlu kita buat, pengisian patut kita buat supaya mendidik dia orang ni. Kalau syarikat-syarikat yang besar-besar ni ada, mungkin dia boleh ada satu slot untuk memberi pendidikan ekonomi kepada mereka. Tapi saya tidak nafikan, memang lifestyle ini telah mengganggu. Kita nampak gaji yang rendah, dia boleh beli kereta yang mahal dan sebagainya. Lepas tu ada kredit kad pula sekarang ni. Saya rasa ini semua akan menjerumuskan pada satu budaya yang tidak sihat. Bukan saja itu, ramai di antara pekerja-pekerja muda hari ini jatuh bankruptcy adalah kerana lifestyle tersebut. Jadi saya rasa kerajaan pun kena main peranan yang penting lah supaya kita boleh adakan satu kuliah dan sebagainya untuk memberi ceramah. Ini bukan masalah union atau kesatuan atau majikan, tetapi it is a national issue. Kerajaan juga kena ambil kira supaya kita boleh memberi pendedahan dan juga untuk memberi pendidikan. Sangat perlu pada hari ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Muhammad Syafiee BP Mamal, Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia UNI MLC, dan semoga kita dapat saksikan kalau tadi untuk Januari, jadi untuk berbakikan bulan-bulan lain dalam tahun ini dapat saksikan peningkatan gaji minima itu sendiri setara dengan kenaikan kos sara hidup di dalam ekonomi yang mencabar. Jadi sekian saja Niaga Awani untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam Niaga Awani yang akan datang. Saya Nabila Khalidah. Salam hormat.